Berhadapan dengan krisis sistem pendidikan negara. Setiausaha Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insight di Majlis Profesor Negara Dr. Anwar menegaskan itu adalah hakikat dari sistem pendidikan negara gagal memberi sumber modal insight yang berupayaan. Sebab itu, apabila kita jaga isu pendidikan, kita sedang berhadapan dengan krisis. Atu. Iyalah. Aku tahu tak tentang sistem pendidikan di Malaysia sebab di sekolah kami, cikgu kami ajar tentang sistem pendidikan dari sejarah perkembangan pendidikan, iaitu sebelum negara kita capai merdeka sampai sekarang. Tapi saya ni kurang faham tau. Bolehkah cikgu, atau beritahu tentang sistem pendidikan di Malaysia? Ya, boleh cucu, boleh. Sebenarnya sejarah perkembangan pendidikan ini terbahagi kepada 3 era utama, iaitu era sebelum kedatangan British, semasa pemerintahan British dan juga selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Sebelum kedatangan British, berlakunya sistem pendidikan pokok di mana ataupun belajar di situ juga, di surau, madrasah dan sebagainya. Sekolah pondok ni ialah satu institusi pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan ini ditadbir secara tidak formal oleh ilmuwan agama Islam. Pada hari ini pun kita boleh tengok kan, di surau-surau semua ada imam, mereka lah yang mengajar kita pada masa dahulu. Pendidikan ni berlaku di tempat-tempat ibadah seperti Datuk bagi tahu tadi, iaitu surau, madrasah dan sebagainya. Pendidikan yang diberikan kepada pelajar terdiri daripada golongan dewasa lelaki pada satu masa dahulu, tetapi pada masa kemudian golongan dewasa lelaki dan juga perempuan juga belajar tanpa menetapkan had dan juga umur. Oh, begitu ke? Ya. Kalau macam tu, bagaimana pula dengan sekolah bernama pula? Oh, sekolah benda pula pada hari ini kan, semasa pemerintahan British. Semasa pemerintahan British pula, sekolah vernakular diamalkan sebagaimana ada SJKC, SJKT dan juga SK kan. Kalau atau belajar di sekolah kebangsaan. So, sekolah-sekolah ini semua menggunakan bahasa ibunda mereka yang dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kemerdekaan, pihak Inggeris telah mengamalkan dasar yang menentukan kaum Melayu, kaum Cina, India tidak bersatu. Pihak Inggeris telah mewujudkan sekolah vernakular dan guru-guru sekolahnya berkenaan dibawa dari negara asal. Kalau NJKT, guru-guru tersebut dibawa dari India. Kalau guru bahasa Cina, mereka dibawa dari Cina. So, setiap sekolah ini melaksanakan kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sistem persekolahan yang berbeza-beza. Oh ya. Pada masa ini kan semua rakyat tu hidup berpecah belah, tak hidup bersepadu kan? Sebab ada banyak sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Contohnya, cikgu kami kata ada sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil, sekolah vernakular agama dan juga sekolah vernakular Inggeris. So, pada masa ini rakyat pun hidup berpecah belah kerana ada banyak sekolah yang menggunakan bahasa mereka. Ya, betulnya. Ana pandainya cucuku. Atau bukan itu sahaja. Pengantar Raja 1956 telah dibentukkan untuk menstrukturkan semula dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu untuk membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Ini juga satu cadangan yang telah dikemukakan oleh satu jawatan kuasa yang telah dilantik oleh kerajaan dan ini juga telah dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan pada masa itu, iaitu Tun Abdul Razak Hussein kan. Jawatan kuasa ini juga membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian untuk menyatu padukan semua rakyat yang berbilang bangsa.
Dan jawatankuasa ini juga telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum lain. Dan jawatankuasa ini juga mengkaji isi kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Penyata Raja 1956 ini telah menjadi suatu permulaan pada zaman pengukuhan dengan usaha untuk membentuk suatu sistem pendidikan yang lebih stabil dan kukuh dengan ciri-ciri yang nasional kan? Ya, Laporan Raza ini juga telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan juga mewujudkan sistem peperiksaan sebagai pentaksiran yang sama di seluruh negara. Dan ini juga jadi macam sistem pendidikan yang terkini kan? Ya, bagusnya, pandai ni cucuku. Ini semua ialah sistem pendidikan yang diamalkan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Ada lagi sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia yang berlaku selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Ya Kak Atuk, bolehkah Atuk menceritakan sedikit lagi tentang apa yang berlaku selepas negara kita capai merdeka? Boleh anakku, boleh. Atuk boleh ceritakan. Okey, setelah negara kita mencapai kemerdekaan pada hari apa? 31 Ogos 1957. Ya, bagus. Pada tahun 31 Ogos 1957, sistem pentadbiran dan sistem pendidikan ini berkembang mengikut acuan sendiri. Terdapat sebuah laporan lah yang menjadi lebih terhubung semasa era tersebut, iaitu laporan Aminuddin Baki. So sebab itulah Aminuddin Baki lah yang mewujudkan laporan tersebut. Sebab tu kalau tengok ke sekolah kamu ada satu dewan kan, nama dia ialah Dewan Aminuddin Baki. Sebab tu mereka bagi nama tersebut. Aminuddin Baki ini merupakan wakil tunggal yang dilantik untuk menganggotai semua jawatankuasa yang terlibat mengubah, memindah dan juga menghapuskan undang-undang berkaitan dengan sistem pendidikan ni. Aminuddin menolak sistem sekolah vernakular yang berteraskan dasar pecah dan perintah macam cucu bagi tahu tadi kan. So ini Aminuddin Baki lah yang menolak dasar tersebut. Dan laporan Aminuddin Baki ini diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan bagi sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimansuhkan. Ya, sekarang faham tak cucu? Ya, faham Datuk. Ya, anakku dengan ayahku, salam sejahtera ayah. Tak usah letak nak. Ya, saya dengar perbincangan korang ni. Jadi jabatan saya pun ada juga mengatur satu program kebudayaan dan kesenian berdasarkan yang perbincangan tadi lah, pendidikan Malaysia. Jadi semogalah semua urusan saya ni kena lancar sebab seluruh Malaysia lah ayah saya buat program ni. Jadi boleh kot. Ni bolehlah mencukil bakat belajar, lepas tu dapat menanam apa yang jadi untuk negara kita, sistem pendidikan ni, apa yang sistem pendidikan yang kita lalu dalam sebelum merdeka, selepas merdeka sampai kini kan. So bolehlah. Jadi anakku, awak pun kena melibatkan diri dalam program ini. Jadi itulah ayah. Mana mak? Mak, tengah masak. Masak. Jadilah okey, saya pergi dapur dulu kan mak. Okey. Terima kasih. Makan dulu.